Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, boleh dengar suara cikgu? Boleh dengar ke suara cikgu ni? Boleh cikgu. Ya, okey. So kita mulakan perbincangan kita iaitu soalan esei. Okey, untuk kelas 5 shift 5 Aisyah, cikgu minta maaf sebab cikgu tak bagi tahu kat awak cikgu nak bincang apa hari ni. Okey, so untuk kelas Aisyah seperti cikgu kata tadilah, so kita akan adakan mana-mana masa free untuk kita bincang soalan ini supaya awak samalah dengan kelas-kelas yang lain. So kita pergi kepada soalan esei. Okey, soalan esei masih lagi tajuk asid, base dan garam asid, base dan garam. Okey, so kita tengok soalan 1. Okey. Kalau ada soalan nak tanya, tanya selalu Okey, cikgu lebih suka kalau ada masalah, tanya selalu semasa kita buat perbincangan ini. Okey, supaya terus awak boleh selesaikan masalah yang awak rasa awak tak faham ke ataupun awak keliru ke atau sebagainya. Okey, so soalan yang pertama dia kata kat sini hidrogen klorida melarut dalam air. Hidrogen klorida melarut dalam air. Hidrogen klorida melarut dalam air. Okey, adalah contoh asid kuat dan cuka adalah satu contoh asid lemah. So dengan merujuk kepada contoh yang diberi, apakah maksud asid kuat dengan asid lemah? Ni tak ada masalah kan? Okey, cuma kalau ada masalah kat sini pun kalau awak jawabnya sebab soalan dikata dengan merujuk kepada contoh yang diberi. Bila merujuk kepada contoh yang diberi, maka awak kenal pastilah di mana hidrogen klorida ni dia royak dah asid kuat. Okey, di mana cuka adalah asid lemah. So bila kita nak cerita maksud asid kuat ni, kita kena start dengan hidrogen klorida lah. Sebab dia kata contoh yang diberi dengan merujuk kepada contoh yang diberi. So kita guna hidrogen klorida. Jadi jawapan kita adalah hidrogen klorida mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, selesai. Lepas tu soalan ditata lagi, jawapan anda hendaklah disertakan dengan persamaan ion. So kita buatlah persamaan dia HCl, mengion dalam air menghasilkan H+ dengan Cl-. Okey, selesai untuk asid kuat. Kemudian kita pergi kepada asid lemah. So apa yang perlu awak tahu tentang cuka? Okey, cuka ni nama dia boleh sebut dipanggil sebagai asid asetik ataupun asid etanoik. Itu adalah cuka. Okey, so kita boleh kata cuka lah. Okey, cuka mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion H+ yang rendah. Okey, jadi persamaan ion dia iaitu CH3COOH. Okey, anak panah berbalik. So dia akan menjadi CH3COO- dengan H+. Okey, ni kita panggil persamaan ion. Ni kita panggil persamaan ion. Okey, selesai untuk soalan nombor 1A. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan nak tanya. Okey, soalan ni berbeza sikit bila dikata dengan merujuk kepada contoh yang diberi, apakah maksud asid kuat. Okey, jadi bila dikata contoh yang diberi, apa dia contoh yang diberi? Hidrogen klorida. Jadi asid tu kita tukar kepada hidrogen klorida mengion. Okey, cuka mengion separa, hidrogen klorida mengion lengkap. So ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya lagi? Okey, tak ada ya. So kalau tak ada, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya 6 markah. Okey, dia kata 6 markah. So 6 markah.
Okey, kita boleh kata kalau kita nak ambil 6 markah kat sini, di mana poin dia? Biasanya ada perkataan mengayon separa, lepas tu menghasilkan kepekatan ion, kemudian kita ada persamaan setengah. Ini mengayon lengkap, okey, kepekatan ion hidrogen tinggi, kemudian persamaan ion. So dapatlah kita 6 markah. Okey, so kita pergi kepada soalan E. Sebuah kilang di bandar A telah didakwa kerana mengeluarkan efluen berasid ke persekitaran. Okey, dengan menggunakan pengetahuan kimia, nyatakan penyebab dan cara untuk mengatasi masalah ini. Okey, jadi soalan ni dua soalan kat sini, iaitu dengan menggunakan pengetahuan kimia, nyatakan penyebab. Apa penyebab dia kat sini? Apa penyebab dia kat sini? Apa penyebab kat sini? Siapa yang dah jawab? Apa penyebab kat sini? Jadi soalan ni, dia ada dua soalan kat sini kan? Okey, yang pertama dia tanya apakah penyebab? Yang kedua cara mengatasi. Apa penyebab dia? Awak dah jawab kan? Dah jawab ke belum ni? Nak tupah lah. Cikgu, kalau nitrogen dioksida. Kita nak kata apa kalau nitrogen dioksida? Nitrogen dioksida itu kan gas berasid, cikgu. Okey. Lepas tu? Cara mengatasi dia ke, cikgu? Cara mengatasi dia? Kita guna kalsium karbonat. Kalsium karbonat batu kapur, cikgu kan? Okey. Kita letak dekat Okey, letak dekat serobong asap kilang tu. serobong asap. Okey, boleh? Okey. Okey, dia asas kat sini asas kat sini bila dia kata okey sebuah kilang ni bila dia mengeluarkan efluen berasid ni ke persekitaran, lagu mana cara dia keluarkan iaitu melalui cerobong. Katakanlah ni kilang. Okey, so dia akan keluarkan ni ikut cerobong dia tu iaitu gas. Okey, gas biasanya adalah gas berasid. Okey, bila gas berasid ni, bila dia combine dengan air, campur dengan air, buat air lah, di awan itu, so dia akan turun sebagai hujan asid. Turun sebagai hujan asid. Jadi kalau dia turun sebagai hujan asid, kesan hujan asid ini adalah bila dia turun ke sungai contohnya, dia turun ke sungai menyebabkan sungai ini berasid. Sungai berasid ni tak sesuai untuk hidup lah. Jadi bila sungai tu berasid maka
ikan akan mati ataupun hidupan-hidupan, okey, sungai itu akan mati. Okey, kalau dia turun ke katakanlah ke tanah, okey, tanah, okey, ataupun ke bahagian apa tu, ke bahagian darat lah, okey, ke darat, maka tanah ni akan jadi berasid. Okey, tanah berasid ini dia tidak sesuai lah, tidak sesuai untuk pokok. Okey. Kalau dia turun ke rumah, rumah ni mungkin dia ada pagar, pagar besi. Pagar besi tu dia akan berkarat. Okey. Kalau dia turun ke rumah, dinding rumah pula, dinding rumah ni dia akan jadi terkakis lah. So kita akan nampak lah apa tu dinding rumah tu dia punya cat dia akan lokoh ke, ataupun kalau bahagian besi-besi tu akan berkarat. Tu kesan kepada hujan asid. Okey. Jadi di sini apa yang perlu dilakukan oleh sesebuah kilang lah, sesebuah kilang adalah dia kena mengurangkan pengeluaran gas berasid ini. Gas berasid ini apa dia? Contoh sulfur dioksida, gas berasid. Macam Alia kata tadi, gas nitrogen dioksida. Ini adalah contoh-contoh gas berasid yang boleh dibebaskan oleh sesebuah kilang. Jadi cara dia adalah kita kena neutralkan gas berasid ini sebelum dia keluar. Jadi macam mana cara? Sekarang ni bila kita nak kata yang tengah penyebab, itu kilang itu membebaskan gas berasid. Contohnya sulfur dioksida, nitrogen dioksida. So cara mengatasinya adalah kita guna macam batu kapur lah. Batu kapur ataupun kita guna kalsium karbonat. Mana kita letak kalsium karbonat ni? Kita letak dekat cerobong dia ni. Cerobong ni kita letak dengan kalsium karbonat contohnya. Jadi bila asid ni, bila dia lalu atas kalsium karbonat ni, dia akan react dululah. So bila react, tak adalah gas yang berasid itu akan terbebas daripada kilang tersebut. Jadi batu kapur, cara mengatasi batu kapur tu diletak pada cerobong. Tempat keluarnya gas berasid tadi. Jelas soalan B? Jelas soalan B? Jelas cikgu. So kita pergi kepada soalan C pula. Pergi kepada soalan C. Rajah 4 menunjukkan satu botol reagen. Satu botol reagen, dan di botol reagen tu dia bagi nama bagi bahan yang ada dalam botol reagen tersebut. So nama bagi bahan dalam botol reagen tersebut adalah zinc nitrat. Maknanya zinc nitrat ini mengandungi ion Zn2+ dengan ion NO3-. Kemudian soalan dikata huraikan ujian pengesahan untuk menentukan cation dan anion dalam larutan tersebut. Jadi soalan ini dia tidak bagi ke awak reagen apa yang perlu nak guna. Jadi bila dia tak bagi ke awak, senanglah kita boleh pilih reagen apa yang kita nak guna untuk menguji kehadiran anion dengan cation dalam botol reagen ini. So kita ambil satu-satu. So kita ada zinc. Kita nak uji zinc dengan apa? Dengan apa kita boleh uji zinc? Cikgu teredah baru ni pasal asid base dan garam ni. Nak uji apa? Zinc kita boleh uji dengan apa? Kita boleh uji dengan apa zinc? Takat senyap tupah ni, tak ingat ke kerana? Ingat tak? Minggu lepas kan kita buat perbincangan yang ni. Yang ni cikgu tak boleh nak share dengan awak. Sebab apa? Sebab file dia besar. Mungkin cikgu boleh screenshot. Kalau cikgu screenshot, maka cikgu rasa macam tidak itulah. Tidak ada kesinambungan antara satu gambar dengan gambar yang lain. Ni, bila kita sebut perkataan, tadi dia kata zinc nitrat. Zinc nitrat tu apa? Zinc nitrat tu adalah garam. So bila kita kata zinc nitrat itu adalah garam, maka apa yang kita perlu tahu kat sini, garam ini adalah sebatian ion kan? Bila garam sebatian ion, nampak kan ni?
Bila garam sebatian ion, okey, maka dia mengandungi cation dengan anion. Okey. Yang pertama sekali awak perlu ingat bahawasanya garam ini ada yang larut, ada yang tak larut dalam air. So, bila dia larut dalam air, kita tambah air lah untuk mendapatkan larutan garam. Tetapi kalau dia tak larut dalam air, kita guna asid untuk melarutkan ia. Okey, untuk melarutkan supaya kita dapat larutan garam. Jadi bila kita dapat larutan garam, maka kita ambilkan larutan garam masuk dalam tabung uji, kemudian kita uji. Untuk cation, untuk cation dua ujian kita boleh buat, sama ada kita guna NaOH ataupun guna amonia. Jadi tadi apa yang kita tahu tadi adalah tadi dia kata, tadi dia kata, ion yang ada tadi adalah Zn2 plus dengan NO3 minus, kan, zinc nitrat. So sekarang kita nak tengok zinc. Duk mana zinc? So kita pun tolak, tarik sini. Kalau kita guna larutan NaOH, maka zinc ni, kalau kita ada larutan NaOH, so kita dapat mendakan putih, larut dalam NaOH berlebihan, ia adalah zinc aluminium Pb. So kita tak boleh nak guna NaOH untuk menguji zinc. So kita nak ambil zinc duduk sore-sore. So kita guna amonia. Bila guna amonia, nampak dah zinc duduk sore-sore ni. Jadi that's why lah kalau kita nak uji kehadiran zinc, maka reagent yang sesuai adalah amonia. Reagent sesuai adalah amonia. Kenapa? Bila kita uji amonia, kita dapati mendakan ni. Mendakan ni adalah mendakan putih. Mendakan putih. So kita akan dapati mendakan putih ni larut dalam amonia berlebihan, ia adalah zinc. Ia adalah zinc. Jadi di sini bila kita nak kenal pasti reagent, maka zinc ini adalah kita boleh guna larutan amonia. Larutan amonia. So sekarang kita tengok nitrat pula. Tengok nitrat. Kita buat perbincangan baru ni nitrat. So ni adalah nitrat. Nitrat. So apa reagent nitrat? Kita ada asid sulfurik. Kita ada ferrum 2 sulfat. So kita ada asid sulfurik pekat. So kalau sini pekat, sini adalah cair. So apa pemerhatian dia? Cincin perang. So kita nak guna hak ni lah untuk kita jawab soalan tadi. So sekarang ni kita pergi kepada soalan. Soalan. Jadi kita nak ambil sekarang ni, bila zinc, bila kita kata perkataan hurai, kan dia kena ada 3 benda. Yang pertama, cari dulu reagent. Yang kedua, kita kena cari kaedah dia. Yang ketiga, mesti ada pemerhatian. Itu 3 benda yang perlu ada bila soalan adalah huraikan. So sekarang ni, zinc yang kita ada adalah kita nak guna reagentnya adalah larutan NH3. Pemerhatian dia adalah mendakan putih larut. Dalam larutan NH3 berlebihan. Macam nitrat pula, apa reagent kita nak guna? Mula kita tambah H2SO4 cair. Yang kedua, kita tambah larutan FeSO4. Yang ketiga, kita guna H2SO4 pekat. Kemudian apa dia pemerhatian? Kita nampak cincin perang. Itu yang pertama. Yang pertama, kita kenal pasti dulu apa dia reagent, lepas tu apa dia pemerhatian, dan kemudian kita nak kenal pasti kaedah pula. Sekarang ni bila kaedah, bila kita nak guna yang ni, kita nak buat dalam apa? Kita nak buat sama ada dalam tabung uji ataupun kita boleh guna tabung didih. Cuma yang perlu awak ingat kat sini, maksimum. Maksimum V untuk tabung uji adalah 5 cm padu. Maksimum V untuk tabung didih adalah 10 cm padu. Jadi terpulanglah pada kita nak pilih tabung uji ataupun nak pilih tabung didih. Kalau nak pilih tabung uji, yang ni tak ada masalah cikgu rasa. Sebab kita tambah sikit-sikit sehingga berlebihan. Tapi yang sini, kalau kita nak guna tabung uji, mungkin larutan ni kita ambil 1 cm padu.
So kita tambahlah hak ni 1 cm padu, hak ni 1 cm padu. Okey, lepas tu hak ni kita titik, contohnya hak ni tak boleh nak ukur dengan silinder penyukat. Sebab apa? Sebab dia pekat. Bila pekat kita guna dropper saja, guna penitis saja. Jadi berapa kita nak titis? Contohnya 5 titis. Okey, bolehlah. Okey, jadi maknanya sini 1, sini 1, sini 1. Ataupun kalau sini 2, sini 1, sini 1 boleh. Okey, tak ada masalah kat situ. Sebab apa? Sebab kita masih lagi di bawah 5. Tetapi kalau kita nak guna tabung didih, kita boleh guna sini 2, sini 2, sini 2. Okey, 2 campur 2 campur 2 ni maknanya di bawah 10, maka boleh lagi untuk kriteria memilih radas yang sesuai untuk menjalankan eksperimen. Okey, so sekarang ni kita decide, katakanlah kita decide untuk menggunakan tabung didih. Okey, nak menggunakan tabung didih. So apa yang perlu kita buat kat sini? Okey, so dia kata zinc nitrate. Zinc nitrate dia kata botol reagent. Okey, botol reagent zinc nitrate. Okey, maknanya dalam larutan tersebut untuk menunjukkan cation dalam larutan. Kita perhati molek, apa cikgu cari larutan? Takut-takut zinc nitrate itu dalam keadaan pepejal. So kalau pepejal, step yang pertama kena larutkan dia dulu dalam air supaya dia jadi larutan. Bila jadi larutan, barulah kita boleh buat ujian. Sekarang ni bila dia kata larutan, maka tak perlulah kita larut sebab dia dah larutan dah. Jadi kita ambil saja larutan dia. Okey, katakanlah kita nak jawab yang pertama, kita nak jawab untuk ujian cation. So kita step yang pertama. So katakanlah kita step yang pertama, kita kata apa dia? 1 cm padu. Okey, larutan zinc nitrate. Okey, dimasukkan ke dalam tabung didih. Contoh. Okay. Lepas tu, kita pun tambahkan sedikit demi sedikit larutan amonia NH3. Okey, ke dalam tabung didih sehingga berlebihan. Lepas tu pemerhatian dia adalah mendakan putih larut dalam larutan amonia berlebihan, mengesahkan kehadiran ion zinc. Okey, selesai untuk ujian zinc. Okey, so kalau kita nak buat, kita tulis kat atas ujian zinc. Okey. Kemudian kita buat yang kedua pula. Yang kedua kita nak buat ujian untuk ion nitrat. Okey, ion nitrat NO3-. Okey. Jadi kita nak guna ni, nak guna ni. So katakanlah tabung didih kita nak guna 2. So kita ambil 2 lah. Okey. So kita ambil step yang pertama, 2 cm padu larutan zinc nitrat dimasukkan ke dalam tabung didih. Okey, dah selesai. Maka step yang kedua, kita tambahkan 2 cm padu asid H2SO4 cair diikuti 2 cm padu larutan FeSO4. Okey. Kemudian step yang ketiga, kita tambah juga ni kan. Lepas tu kat sini kita tambah campuran digoncang. Sebab apa campuran digoncang? Awak kena ingat sini. Bila ada 2 bahan bercampur, wajib step yang seterusnya adalah goncang. Kenapa kita perlu goncang? Sebab kita nak campurkan kedua-dua bahan tersebut. Kemudian bila dah goncang,
So, tambahkan. Okay, H2 asid, H2SO4 pekat ke dalam tabung uji. Okay, lagu mana nak tambah? Okay, kita mai sini. Dengan perlahan-lahan. Okey, tambah ke dalam tabung uji dengan perlahan-lahan melalui dinding tabung uji. Okey. So, yang keempat, okey, yang keempat kat sini adalah kita nak cerita pasal pemerhatian. So, kita nampak cincin perang terbentuk. Okey, so dapatlah kita jawab. Okey, kadang-kadang markah dia ne, dia tulis ne, tetapi cara kita nak jawab point yang kita jawab tu lebih daripada ne. Tapi bila markah ne, maksimum ne lah. Maksimum ne. So kat sini kalau kita tengok ada 7 lah. Okey, ada 7 semua step. Okey, di mana hak ni ada 3, hak ni ada 4. So 7, 3 campur 4, 7. Tapi maksimum markah tetap 6 juga. Okey. So biasalah, yang ni kalau dalam dalam soalan esei biasa dah macam tu. Okey, so boleh faham? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kita pergi kepada soalan seterusnya D. Rajah 5 menunjukkan perbualan antara seorang murid dengan gurunya. Okey, seorang murid dengan gurunya. So kita tengok. Okey. Supo saya yang nampak cikgu dengan anak murid ni. Cikgu, okey, ada pembuakan gas berlaku apabila saya masukkan ketulan marmar ke dalam asid etanoik aqueous. Okey, tetapi tiada perubahan berlaku apabila saya masukkan ketulan marmar ke dalam asid etanoik glacier. So, mengapakah ini berlaku? Okey, mengapakah ini berlaku? So, soalan dia kata, dengan menggunakan pengetahuan kimia anda, terangkan perbezaan dalam pemerhatian tersebut. Jadi, tulis persamaan kimia. Okey, terangkan pemerhatian. So, apa beza antara dua ni? Asid etanoik aqueous dengan asid etanoik glacier. Apa beza antara dua ni? Apa beza? Glacier tak ada air. Okey. Bezanya adalah asid etanoik aqueous ni maknanya dia ada air. Okey. Manakala asid etanoik glacier ni dia tak ada air. Okey. So apa lagi info kita dapat daripada daripada perbualan ini? Selain daripada asid etanoik aqueous ada air, asid etanoik glacier ada air. Apa lagi info kita boleh dapat daripada sini? Kita nampak gapo lagi kat sini hok dia nak bagi tahu kat kita? Apa lagi? Cepat. Apa lagi? Ketulan marmar tu dia react dengan asid etanoik aqueous tapi dia tak react dengan glacier. Okey. Ketulan marmar ni apa dia? Kalau kita panggil dari segi nama kimia dia, apa dia ketulan marmar? Nama kimia dia apa dia? Sebab kita nak tulis kesamaan kimia. Kan soalan ni kan dia kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat. Okey. So apa lagi kita dapat info daripada sini? Kan, bila kita kata tindak balas, kenapa kita kata ketulan marmar ni bertindak balas dengan asid etanoik aqueous? Awak tengok mana kita kata ada tindak balas? Ada pembuakan gas berlaku. Pembuakan gas berlaku. Gas ni gas apa agak-agak? Gas apa agak-agak? Karbon dioksida. Karbon dioksida, CO2. Jadi bila kita belajar dah kimia tajuk acid base, so bila kita tengok kat sini kita boleh tahu selalu dah. Okey, maknanya kenapa ada tindak balas? Sebab dia ada air. Bila ada air dia mengion dalam air. So kalau glacier tak ada air. Bila tak ada air, tak ada ion hidrogen, maka tak ada sifat asid kan? So kat sini kita nak ayat pasal tak ada air, maka tak ada ion hidrogen. Bila tak ada ion hidrogen, maka tak ada sifat asid. Apa sifat asid? Bertindak balas dengan logam karbonat menghasilkan gas karbon dioksida. Ni. Manakala asid etanoik aqueous ni ada air, maka bila ada air, ada ion H+. Bila ada ion H+, maka
ada sifat asid. Okey, hot tu je kita nak cerita dalam soalan ini. Okey, sebab dia bagi kat kita benda ni je. Okey, info dia bagi kat ni. So dia kata dengan pengetahuan kimia terangkan perbezaan. So kita cerita tadilah. Okey, cerita tadi. So kita ambil, katakanlah kita nak ambil asid ethanoic aqueous asid ethanoic aqueous. Okey. So kita katakan apa dia? Okey, kita kata asid ethanoic, okey, aqueous mengandungi ion hidrogen. Okey. Yang kedua kita boleh kata ada ion H+, okey. Kalau nak buat ayat-ayat pendek lah, ada sifat-sifat asid. Okey. Apa sifat asid itu? Iaitu bertindak balas dengan kalsium karbonat menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. So, dia nak persamaan kimia. So, persamaan kimia dia, kita boleh buatlah. Asid ethanoic, CH3, COOH, bertindak balas dengan kalsium karbonat CaCO3. So, hasil dia, H ni keluar, Ca masuk gantikan H sebab garam kan. Garam ni adalah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam. So kalsium pun ambil. So hasil akan jadi CH3COO ni C kurungnya 2 Ca sebab Ca2+. Jadi H dengan karbonat membentuk H2O plus CO2. So seimbang, kita letak 2 kat depan ni. Okey, so persamaan bila ada seimbang macam ni, biasanya markah dia 2 markah kat sini. Okey, selesai untuk asid ethanoic aqueous. So kita pergi kepada yang kelima, kita ambil asid ethanoic glacier. So asid ethanoic glacier. Okey, hadir sebagai molekul. Sebab dia tak ada air. Okay, so kita boleh kata tiada ion H+, maka tiada sifat-sifat asid. Okay, kalau nak tambah lagi, apa sifat-sifat asid boleh tambah, iaitu tidak boleh bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okey. Okey. Jadi di situ kita jelas satu-satu. Okey, satu-satu. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya di sini? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh jelas ke tak tu? Jelas Jelas cikgu. So kita continue untuk soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang ni cikgu dah bincang dah dengan kelas 5 Bina. Okey, kertas awak hantar ke cikgu tu duduk kat rumah, dekat sekolah. Cikgu tak sempat nak tanda lagi. So kita tengok soalan. Okey, dia kata kat sini dia bagi diagram 6. So kita tengok dulu diagram 6. Dia kata larutan R campur dengan PB nitrat dapat mendakan putih. So kalau kita nak kata mendakan putih, mesti dia refer kepada PB. Okey, PB. So dia tak akan refer kepada nitrat. Okey, mendakan putih bukan nitrat sebab semua garam nitrat larut.
Jadi mendakan putih adalah PB. PB ke apa mendakan putih ni? Okey, so kita tak tahu situ kan. Okey, jadi maknanya bila PB ni, okey, dapat mendakan putih, okey, maka kita tahu kat sini mendakan putih ni bila kita panah, so dia dapati mendakan putih ni larut. Mendakan putih ni larut. Okey. Jadi dua benda kat sini. Apa yang perlu awak dapat kat sini adalah dua benda awak perlu ingat ya. Di mana PB. Okey, PB ada dua sama ada PbI2 dengan PB sulfat. Okey, PbI2 dengan PB sulfat. Okey. Jadi PbI2 dengan PB sulfat ni, dia dua-dua ni, dia tidak apa tu, bila dia panas dia tidak larut Okey, bila dia panas dia tak larut. Bila dia panas dia larut dalam air. Bila dia sejuk, okey, mendakan itu muncul semula. Okey. PB sulfat ni dengan PB iodida. So, apa yang perlu tahu tentang warna? Okey, tentang warna. Okey. PB kalau tak larut kan. Okey, so cikgu silap kat sini ni. Bukan PB sulfat tetapi PB klorida. Okey, PB klorida ni. Okey. Jadi ni warna dia, yang penting warna. PB iodida warna dia adalah kuning. Okey, PB klorida ni warnanya adalah putih. Okey, ni buat catatan sikit. PB iodida ni warna kuning. Okey, bila dia panas. Okey, panas. Okey, mendakan lah ni. Okey, ni semua ni mendakan. Mendakan. Okey, so buat gana nak suruh nampak comel sikit sekejap ya. Cikgu buat semula. Okey. Okey, sini awak kena ingat dua benda. PbI2. Okey, dia adalah mendakan kuning. Okey, lepas tu kita ada PbCl2. Dia adalah mendakan putih. Ni putih. So, dua-dua ni masa panas larut. Bila sejuk mendakan muncul semula. Tu. Okey. Lepas tu so lagi kita ada PB sulfat. PB sulfat. PB sulfat ni sama juga mendakan, warna dia adalah mendakan putih. Tetapi panas pun dia tak larut. Okey, mendakan putih ni dia tak larut. Panas pun tak larut, sejuk pun tak larut. Okey. Tu adalah PB sulfat dengan PB iodida dengan PB klorida yang perlu awak ingat di sini. Okey, so sekarang ni bila dikata mendakan putih ni larut, bila kita panah, maka kita tahulah mendakan putih ni adalah PbCl2. Okey, PbCl2. Bila PbCl2, maka larutan R ini mesti ada Cl2. Okey, mesti ada Cl2. Okey, kita tak tahulah Cl apa, kita tak tahu. Okey, so kita tengok pula. Okey, ujian kedua. Campur dengan NaOH berlebihan mendakan putih. Maknanya tak larut lah. Mendakan putih tak larut lah. Makna mendakan putih tak larut dalam NaOH berlebihan ia adalah KAM. Iaitu Ca2 plus dengan Mg2 plus. Okey. Manakala larutan R ini campur dengan amonia berlebihan, maka mendakan putih. Okey, makna tak larut juga. Okey, tak larut ia adalah PAM. PB2 plus, okey, Al3 plus dengan Mg2 plus. Okey, so daripada sini, okey, daripada dua-dua kita buat ni, bahawasanya, okey, dalam NaOH menunjukkan ada Mg, dalam amonia menunjukkan ada Mg, maka di sini kita tahulah bahawasanya R ini adalah MgCl2. Okey, MgCl2. Okey, bila MgCl2, bila dia tambah dengan H2SO4. So, jadi sini MgCl2, kalau kita tambah dengan H2SO4, maka hasilnya adalah, dia tukar Mg ambil sulfat, tambah dengan HCl. Okey, HCl, maka Mg sulfat ni dia larut.
Okey. Okey, ni pun larutan. Larut. Jadi ni ada warna ke? Tak ada warna. H2SO4 ada warna ke? Tak ada warna. MgSO4 ada warna ke? Tak ada warna. HCl ada warna ke? Tak ada warna. So, bila tak ada warna belaka, sebab tu dia kata tiada perubahan. Okay, tiada perubahan. Walaupun ada hasil baru, tetapi hasil tu warna dia tu sama saja. Okey, maka kita kata dari segi, dari segi pemerhatian, tiada perubahan di situ. Okey, tiada perubahan. Okey, jadi inilah info yang kita dapat daripada soalan. Okey, daripada soalan. So, kita pergi kepada soalan dia. Okey, cadangkan nama mendakan yang terbentuk apabila ditambah dengan plumbum 2 nitrat. Cadangkan nama. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, kemudian dia kata apabila ditambahkan dengan plumbum 2 nitrat. Okey, sebab kemudian cation dan anion yang terdapat dalam larutan A. Cadangkan mendakan yang terbentuk, lepas tu dia nak nama cation, lepas tu dia nak anion. Okey, yang ketiga. Okey, kemudian tuliskan persamaan ion menunjukkan pemendakan tersebut. Okey, soalan dia mudah je. Tetapi bila kita nak dapat benda ni yang jadi ke kita keliru sikit dah. So, cadangkan nama mendakan apabila ditambah dengan plumbum 2 nitrat. So, mendakan putih adalah, kita ambil lah. Okey, bila kita nak jawab ni, kita pun tulis satu. Okey, satu, kita ambil mendakan. Okey, mendakan putih adalah plumbum 2 klorida. Okey, kenapa kita kata plumbum 2 klorida? Sebab dia ada nama. Okey, kemudian dia kata dengan, kemudian cation dengan anion. So, kita buat yang kedua. Okey, cation dalam larutan art ialah ion magnesium. Iaitu Mg2+. Lepas tu dia nak anion pula. Yang ketiga. Okey. Anion dalam larutan art ialah ion klorida. Okey, ion klorida iaitu Cl-. Okey, kemudian selesai. Dia nak persamaan ion. So, yang keempat persamaan ion iaitu macam mana persamaan ion? Persamaan ion bagi mendakan itu. Mana mendakan itunya? Inilah mendakannya tak? Okey, bagi mendakan itu, itulah mendakan dia. So, persamaan ionnya adalah PbCl2 datang daripada Pb2+ dengan Cl-. So, ada 2 Cl. So, dapatlah 5 markah di sini. Di mana markah yang pertama dapat ni, markah yang kedua dapat ni, markah yang tiga dapat ni. Markah ni oleh kerana ada seimbang, maka markah yang keempat dengan yang kelima duduk di persamaan ion sebab dia ada seimbang. Kalau persamaan tu tak ada seimbang, dia markahnya adalah satu saja. So, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, rajah 7 menunjukkan 3 botol reagent. Okey, ada plumbum 2 nitrat, ada zinc nitrat, ada magnesium sulfat. Okey, apa soalan dia tanya kita? Okey, so dia kata nyatakan satu. Okey, nyatakan nama bagi satu garam terlarutkan. Okey, satu soalan. Tulis formulanya, 2 soalan. Dengan menggunakan garam yang dinamakan, huraikan. Okey, soalan yang ketiga. Bagaimana anda mengesahkan kehadiran cation dengan anion dalam garam tersebut? Okey, dia kata namakan satu garam terlarutkan. So, kalau kita nak ambil garam terlarutkan kat sini. So, mana garam terlarutkan kat sini? Okey. Semua larut dah. Hak ni larut, hak ni larut, hak ni larut. So, nak pilih hak mana? Okey, nak pilih hak mana? Katakanlah kita nak ambil Pb nitrat. Okey, katakanlah kita nak ambil Pb nitrat ni. Okey, so cikgu nak ambil Pb nitrat. Okey, namakan satu garam terlarutkan. So, kita pun tulislah jawapan kita. Okey, yang pertama, okey,
garam terlarutkan ialah lambung 2 nitrat. Okey. Lepas tu tulis formulanya. Kedua formula. Okey, nak buat macam ni pun tak apa. Okey, PB NO3 2. Okay. Lepas tu huraikan dengan ringkas untuk mengesahkan anion. Okey, yang ketiga kita nak ujian lah. Ujian pengesahan PB2+. Ujian pengesahan PB2+. Okey. Lepas tu barulah kita nak ujian pengesahan nitrat. Okey. Lepas tu ujian pengesahan PB nak guna apa? Okey. Jadi tadi kan kita royak dah ke tak ada kan? Okey. Cuba tengok sini. Kita boleh uji sama ada kita nak guna hot ni lah. Mendakan kuning boleh. Kita nak ambil yang mana ada air. Contohnya kita ambil kalium iodida dapat mendakan kuning. Okey, so kita boleh guna hot tu untuk uji PB. Sebab apa? Sebab kalau kita uji dengan NaO, kita uji katakanlah kita uji dengan amonia, so kita tak boleh nak kata PB sebab ada 3 anion kemungkinan hadir dalam amonia berlebihan yang dapat mendakan putih. So tak boleh guna amonia. Kalau kita guna NaO berlebihan, kalau mendakan putih larut, dalam grup so lagi kita ada Z kan, Zn2+, okey, Al3+ dengan PB2+. Okey, PB2+. Maka nak uji PB tak boleh guna NaO, tak boleh guna amonia sebab ni PB ni membentuk menunjukkan pemerhatian sama dengan ni dalam NaO, dengan ni dalam amonia. So tak boleh nak guna PB untuk buat ujian pengesahan. Okey, tak boleh guna NaO dengan amonia untuk buat ujian pengesahan PB. Jadi nak guna apa? Boleh guna sama ada iodida ataupun klorida. Okey. So katakanlah kita nak pilih iodida. So, bila dia kata huraikan, kita cari reagen. Contoh reagen, katakanlah kita guna kalium iodida. So, kita buatlah step seterusnya. Okey. Step seterusnya ya. Okey, katakanlah step seterusnya kita kata apa dia? Okey, di bawah ujian pengesahan kita katakanlah kita ambil 1 sentimeter padu. Okey, sentimeter padu. Okey, tak ada. Yang ni garam kan? Garam tak larut. Okey, so kita buat larutan dulu. Okey, sebab dia katakan namakan garam terlarutkan, maknanya bukan dalam keadaan larutan lah situnya. Dia mungkin dalam keadaan serbuk. So kita katakan apa dia? Okey. Okey, contohnya katakanlah kita kata 1 spatula garam PB nitrat dimasukkan ke dalam bika. Okey. Lepas tu step kedua kita katakanlah 200 cm padu air suling 100 lah. 100 cm padu air suling. Okey. Ditambah ke dalam bika. Bila tambah, lepas tu campuran dikacau untuk mendapat larutan garam. Okey, kita dapat larutan garam, kita pun ambil lah contohnya 1 sentimeter padu larutan. Okey, katakanlah 2 lah. 1 tu banyak sangat, sikit sangat. 1 sentimeter padu larutan garam. Okey, nak buat nama pun tak apa. PB nitrat ni. PB nitrat, okey, dimasukkan ke dalam tabung didih. Okey, lepas tu kita nak guna reagen apa? Katakanlah kita nak ambil iodida tadi kan, pelambung 2 iodida. So kita akan guna contohnya kalium iodida. So kita buat tambahkan. Okey, 2 cm padu larutan kalium
iodida. Okey, formula KI lah. Ke dalam tabung didih. Okey. Lepas tu apa pemerhatian dia? So kita akan nampak mendakan kuning terbentuk. Okey. Lepas tu kalau kita nak buat ujian pemanasan, kita kata panaskanlah. Okey. Panaskan mendakan kuning. Okey. Dan kemudian sejukkan. So apa pemerhatian dia? So kita boleh tulis mendakan kuning larut ketika panas, okey, dan mendakan muncul semula. Okey, apabila sejuk. Itu pun katalah mengesahkan cation adalah Pb2+. Okey, selesai. Lepas tu kita pergi kepada ujian anion pula. Jadi ujian anion, oleh kerana dia ada nitrat, maka ujian anion kita boleh guna ujian anion yang ni lah. Okey, untuk nitrat tadi hak mana sah? Kita dah buat, cikgu dah buat nitrat. Okey, hak ni. Uji nitrat ni. Itu contohnya kita kata 2 cm padu. Okey, larutan PB nitrat dimasukkan ke dalam tabung didih. Kemudian tambahkan 2 cm padu asid sulfurik cair diikuti oleh 2 cm padu lautan ferrum disulfat. So campuran digoncang. Kemudian tambahkan asid sulfurik pekat ke dalam tabung uji dengan perlahan-lahan melalui dinding tabung uji, maka cincin perang terbentuk. Okey, bila cincin perang terbentuk, mengesahkan kehadiran ion nitrat. Okey, benda tu ada dah. Just kita tengok saja apa yang kita dah bincang sebelum. Jadi di sini kita nak bincang pasal cation saja sebab kita tak buat lagi ujian untuk cation PP. Okey. Okey, jadi bila kita tengok kat sini bila kita tengok first kita tengok apa dia? Tengok dari segi garam ni. Okey, garam ni dia bukan dalam bentuk larutan. Bila bukan dalam bentuk larutan, maka step yang pertama kita kena larutkanlah dia dalam air. Okey, bila larut dalam air barulah kita ambil larutan tersebut. Okey, masuk dalam tabung didih. Okey, kemudian barulah kita tambah. Kenapa kita guna tabung didih? Sebab akhir tu kita nak panah. Nak panah. Bila panah, kalau kita tengok dari segi padu, okey, 2 kurang daripada 5. Maknanya dari segi nak guna tabung uji boleh. Dari segi isi padu bahan kita nak masuk dalam tabung uji tu. Tetapi oleh kerana kita nak panah, maka pilihan kita adalah tabung didih. Jadi 2 cm padu, lautan garam PB nitrat tu dimasukkan ke dalam tabung uji. So tambahkan 2 cm padu dan seterusnya seperti yang kita bincang ni. So kalau andainya yang kita nak cerita huraikan adalah untuk PB nitrat. Okey, tetapi kalau kita tengok kat sini, kat sini zinc nitrat pun garam terlarutkan juga. Okey, jadi kalau kita pilih zinc nitrat, maka jawapan kita boleh katakan apa dia? Okey, katakanlah kita ambil kat sini, katakanlah kita nak jawab soalan tadi, iaitu kita nak ambil garam itu adalah garam zinc nitrat. So kita buatlah. Bila kita nak jawab tu kita buat. Okey, yang pertama kita kata garam terlarutkan ialah garam zinc nitrat. Okey, so kita tulis nama sebab dia nak nama. Okey, zinc nitrat. Okey, lepas pada tu yang kedua, okey, so dia guna formula dah. Okey, formula kimia. Okey, bagi zinc. Okey, zinc. Okey, nitrat ialah Zn, NO3 2. Lepas tu yang ketiga kita nak buat ujian lah. Okey, ujian pengesahan tu. Ujian pengesahan. So nak buat ujian pengesahan, maka kita kena larutkan dulu. Jadi step dia sama dengan sebelah ni. Okey, step dia sama. Okey, cikgu tak payah buat tak payah cerita.
Okey, cuma kalau nak ujian pengesahan, maka kita nak inilah. Okey, kita larutkan dulu. Okey, jadi step dia sama je. Okey, iaitu 1 spatula garam, zinc nitrat dimasukkan dalam bikar, 100 cm padu air soleh ditambah ke dalam bikar, campuran dikacau. Barulah 2 cm padu. Okey, garam PB nitrat dimasukkan ke dalam tabung, zinc nitrat dimasukkan ke dalam tabung didih. Okey, so step ni sama. Okey, cumanya untuk zinc nitrat kita dah bincang dah macam mana kita nak buat ujian bagi zinc nitrat tadi. Okey, kita hanya repeat saja yang kita dah jawab. Okey, so sekarang ni cikgu nak pergi yang ketiga ni. Yang ketiga iaitu katakanlah magnesium sulfat. Okey, katakanlah magnesium sulfat. Okey, magnesium sulfat. Kita pilih magnesium sulfat. So kita ada Mg, okay, SO4. SO4 tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Kita dah tahu dah ujian untuk sulfat tadi. Apa dia kita nak guna ujian untuk sulfat tadi? Ujian untuk sulfat tadi nak guna apa? Ujian untuk sulfat tadi kita guna ni. Ni. Sama ada HCl dengan BaCl2 dapat mendakan putih. Tu ujian untuk sulfat. Tetapi kalau nak uji magnesium, cuba tengok magnesium. Kalau kita nak uji magnesium, kalau kita uji magnesium itu kita uji dengan NaO. Okey, NaO. Nampak tak ni? Ni. Tak boleh nak kata magnesium dengan hanya uji dengan NaO saja. Kita kena uji dengan amonia pula. Dengan amonia dapat ni. Barulah sini ada Mg, sini ada Mg. Barulah kita boleh kata cation Hd adalah Mg. Okey, kalau kita ambil Mg sulfat tadi. Okey, supaya dalam ni lah kita dah bincang dah tadi. Okay? Bincang dah ni. Ni. Jadi kalau kita guna NaO dapat mendakan putih tidak larut ni. Okey, kita guna amonia dapat mendakan putih mendakan putih tak larut juga. Okey, dalam amonia berlebihan. Hak ni. Jadi bila kita uji dua-dua barulah kita boleh buat pengesahan bahawasanya cation Hd adalah Mg2+. Okey, boleh situ. Okey, kalau asid sulfuric ni H2SO4 tak ada masalah, iaitu kita guna HCl diikuti oleh BaCl2. Okey, so dapatlah mendakan putih. Hak ni awak kena uji dengan amonia, larutan NH3, kemudian uji pula dengan larutan NaOH. Okey, situ. Okey, boleh Okey, so cikgu tunjuk macam mana nak buat tu. Okay, katakanlah kita nak magnesium nitrat kita nak buat ujian pengesahan untuk magnesium nitrat. Untuk Mg nitrat. Mg sulfat tadi tak? Mg sulfat. Pakat senyap je, dengar je cikgu kecek ni. Okey, Mg sulfat. Okey, lepas tu nak uji lagu mana? So, mula-mula kita buat apa dia? Okey, kita ambil lah dulu. Katakanlah kita pilih magnesium sulfat. Okey, step yang pertama. Okey, kita nak jawab soalan. Dia kata garam terlarutkan. So, kita buatlah. Okey, poin kita yang pertama. So, garam terlarutkan ialah magnesium sulfat. Okey, lepas tu yang kedua, dia nak formula kimia. Formula kimia adalah MgSO4. Okey, selesai. Yang ketiga, kita nak buat ujian pengesahan. So, kita buat apa dia? Macam tadi, iaitu 1 spatula. Okey, serbuk magnesium sulfat dimasukkan ke dalam bikar. Okey, so bila masuk, okey, campuran dikacau dengan rod kaca untuk mendapat mendapat larutan garam MgSO4. Okey, dia dapat larutan garam, maka kita ambil lah. Okey, so katakanlah kita nak buat
ujian untuk Mg2+. Ujian untuk Mg2+. So kita buat apa dia? Kita ambil 1 cm padu larutan MgSO4 dimasukkan ke dalam tabung uji contoh. Lepas tu tambahkan larutan NaOH ke dalam tabung uji sedikit demi sedikit sehingga berlebihan. Lepas tu apa pemerhatian dia? So kita dapati mendakan putih tidak larut dalam NaOH. Bukan dalam NaOH, dalam larutan sekejap. Dalam larutan NaOH berlebihan. Mengesahkan kehadiran. Tidak mengesah kita guna perkataan kemungkinan. So kita guna perkataan kemungkinan. Kemungkinan ion yang hadir adalah ion Ca2+ dan Mg2+. So kita buat ulang dengan menggunakan larutan amonia. So apa pemerhatian dia? So mendakan putih tidak larut dalam larutan amonia berlebihan. Kemungkinan ion yang hadir adalah ion Pb2+, Ar3+, dan ion Mg2+. Lepas tu barulah kita buat daripada kedua ujian mengesahkan cation dalam larutan garam adalah Mg2+. Apa kita dah kata mengesahkan? Sebabnya bila sini ada Mg, bila sini ada Mg, barulah kita boleh katakan mengesahkan cation dalam lautan garam adalah Mg2+. Jelas ke tidak tu? Jelas ke tidak tu? Jelas ke tidak apa yang cikgu bincang ni? Senyap tupah belakang ni. Kemudian kita buat ujian untuk sulfat pula. Ujian untuk sulfat. Ujian mula-mula kita buat ujian untuk Mg. So kita buat pula ujian untuk sulfat. Ujian sulfat. So kita tahu dah tadi reagen untuk sulfat ni adalah HCl dengan BaCl. So kita tulislah. Kita ambil katakanlah 1 cm padu larutan garam
masukkan ke dalam tabung uji. Kemudian kita tambahkan, okey. Tambahkan 1 cm padu, okey, asid HCl lah, HCl, okey. Diikuti oleh 1 cm padu larutan BaCl2 iaitu barium klorida. So apa pemerhatian? Kita dapati mendakan putih terbentuk. Okey, bila mendakan putih terbentuk, kita pun tulis mengesahkan anion adalah SO4 2-. Okey, selesai untuk soalan. Okey, ada soalan nak tanya cikgu? Okey, ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Senyap belakang ni. Ada ke tidak orang ni? Ada kan? Okey, so ada soalan nak tanya, jelas ke tidak ni? Cikgu bincang ni. Cikgu terang ni jelas ke? Jelas cikgu. So, kalau jelas kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, cikgu dah terang dah macam mana nak jawab. Okey, soalan ni atas pilihan kita lah, 9 markah tu. Atas pilihan kita. Jadi biasanya soalan ni, soalan huraikan ni banyak sebenarnya. Markah dia lebih daripada 9, maka dia akan jadi maksimumnya adalah 9. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya soalan nombor 8, nombor C. Rajah 8 menunjukkan tindak balas yang dialami oleh PB karbonat. Di mana PB karbonat bila kita dapat, bila melalui proses X, dapatlah pepejal Z dengan gas Z. Okey, so kat sini kalau PB karbonat, bila kita dapat dua bahan macam ni, proses Z ni, X ini adalah proses penguraian. Macam mana proses penguraian? Kita panah je PB karbonat. So PB karbonat panah, maka hasilnya adalah gas karbonoksida, yang ni adalah PbO. Okey, tu yang perlu kita tahulah. Sebab kita tengah padah kan. PB karbonat terurai, hasilnya adalah PbO dengan CO2. Okey, kalau PB nitrat terurai, hasilnya adalah PbO, nitrogen dioksida dengan gas oksigen. Hak tu memang kita kena ingat. Okey, so kita tengok soalan. Soalan nak apa kat sini? Okey, soalan dia kata kat sini adalah nyatakan proses X. Okey, 1. Pepejal Y. Okey, markah yang kedua. Gas Z, markah yang ketiga. Dan nyatakan warna akhir. Okey, tindak balas. So, markah yang keempat. Terangkan secara ringkas bagaimana anda mengesahkan gas Z. Okey, markah yang kelima. Kemudian dia kata tulis persamaan kimia bagi tindak balas. Ini adalah markah yang keenam. Okey. Jadi soalan ni sebenarnya tak susah sangat sebenarnya tajuk garam ini. Bila kita dah hafal lah, kita dah hafal apa yang sepatutnya kita hafal lah. Contohnya kat sini, kita dah hafal dah bila logam karbonat terurai oleh haba, hasilnya adalah logam oksida dengan gas karbon dioksida. Okey. Jadi kat sini bila kita nak jawab, okey, poin yang pertama kita adalah nyatakan proses. So kita tulislah. Okey, janganlah awak tak tulis pula. Proses X ialah penguraian. Okey, penguraian. So kalau kita nak tambah lagi penguraian garam karbonat. Okey, oleh haba. Okey. Poin yang kedua dia nak pepejal X, pepejal Y. So tulislah. Okey, pepejal Y ialah PbO. Okay, tak apa kita buat PbO. Sebab apa? Sebab dia tak nak nama pun. Dia kata nyatakan saja. So kita boleh buat PbO. Maka yang ketiga dia nak gas Z. Gas Z ialah CO2. Lepas tu dia nak warna akhir tindak balas. So kita buat yang keempat. Warna akhir. Okey, hasil tindak balas.
Okey. So kita hafal dah kan PBO ni. PBO ni warna gapo? PBO ni warna gapo? Okey, nak dengar suara anak murid lah sikit. Okey, PBO ni warna gapo? Ha? Warna gapo PBO ni? Okey. Tengok tu pa. Warna akhir hasil tindak balas adalah perang ketika panas, PBO kan? Okey, kuning. Okey, apabila sejuk. Okey, tengok cikgu jawab ni, ambil so. Lepas tu habis dapat. Lepas tu mana pula nombor 5? Terangkan dengan ringkas. Okey, bagaimana anda mengesahkan gas Z. So gas Z ni gas karbon dioksida. Okey, nak ngesah guna apa? Guna air kapur. So macam mana kita nak buat? So kita alihkan. Okey, alihkan gas Z ke dalam air kapur. So apa pemerhatian dia? Kita boleh kata air kapur menjadi keruh. Okey, jadi mengesahkan kehadiran gas karbon dioksida. Lepas tu pergi kepada markah yang ke-6 pula. Markah yang ke-6 dia nak apa dia? Persamaan tindak balas. Tulis persamaan tindak balas. Iaitu PbCO2, CO3 hasilnya adalah PbO plus CO2. Oleh kerana persamaan ini tak perlu buat seimbang apa-apa, maka markah dia 1 saja. Jadi markahnya ada nil lah. 1, 2, 3, 4, 5 nil. Tengok macam mana cikgu jawab ni. So. Jadi dalam PSO apa kena jawab lagu ni lah. Jangan kata 1 penguraian garam, karbonat. Okey, jadi kita kena tulis proses X ialah penguraian garam karbonat. Pepejawai ialah PbO. Gas Z ialah karbon dioksida. So tulis satu-satu macam tu. Ni esei ni. Okey, ni esei. Jadi bila kita letak satu-satu gitu, maka markah kita tidak akan hilang. Okey, tidak akan hilang sebab kita dah letak dah berapa benda dia nak kat situ. Biasanya kalau markah tu nil, dia nak nil benda daripada soalan tersebut. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, 3A1. Okey, kita rehat dulu 5 minit boleh tak? Cikgu nak pergi minum air. Okey, kita rehat dulu 5 minit. Sekejap. Cikgu pun nak stop dulu. Rekod ni kita rekod semula. Kita rehat dulu 5 minit.